Ni instant coffee je ni. Dot dot Okay, dot kita, dot dot. kita boleh mula, Ti. Boleh lah, boleh lah. So, talk ni akan dirakam dan di-upload ke YouTube, Ti. Oh, YouTube ah. Dah kena cakap luar lah. YouTube. Reh je. Cakap Ganu pun. Cakap London nanti. Oh, cakap London. British slang. Tapi slang Ganu lah. Kan jadi bunyi pelik kan, tak faham terus lagi. Kejap. Tak dengar. Saya tak dengar suara Dr. Ku lah. Maybe line sana dot clear kot dekat radang. Assalamualaikum. Dengar? Waalaikumsalam. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula coffee talk kita dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat yang join coffee talk kita pada minggu ini, siri yang ke-9. Alhamdulillah. Terutamanya kepada Prof. Madya Dr. Ayati Ahmad yang dijemput khas daripada Kota Raya London. So, Oxford, bukan kat London ni, Oxford. Oxford, sorry, Oxford. Hamba lebih kurang, Oxford, London ni kurang. Okay, so we are very honoured today to have Dr. Ayati. She's doing a postdoctoral study in University of Oxford, the top university in the world. So pada petang ini ataupun pada pagi di Oxford, Dr. Ayati akan berkongsi dengan kita pengalaman beliau menjalankan postdoc, terutamanya pengalaman menjalankan postdoc di Universiti Oxford lah kan. So kita tak pernah mimpi pun nak masuk Oxford, tapi dia pergi buat postdoc dekat Oxford kan. So insyaAllah kita akan bagi masa lebih kurang 30 minit ni, and then kita akan continue dengan sedikit soal jawab lah jika ada daripada participant. So without further ado, I would like to invite Dr. Ayati untuk memberi sedikit perkongsian dengan kita pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih Prof. Madya Dr. Ku, Fazli. Yang saya hormati Dekan FIK ada kan? Dekan FIK, teman-teman Dekan, semua sahabat Dekan FIK. Terima kasih jemput saya ni. Saya pun tak tahu actually apa nak di apa, tak adalah pencapaian yang postdoc pun baru halfway through, tapi sekadar nak berkongsi apa yang telah dilalui sepanjang lebih kurang 8 bulan dengan sahabat-sahabat sekalian tu, rasa boleh dah. Cuma ada lagi berbaki 7 bulan lagi postdoc di sini ni, banyak lagi benda yang kena belajar dan ditimba lah. Jadi saya pun rasa honoured juga dijemput ni sebab during coffee talk ni, kalau dekat Oxford ni masa since dia punya lockdown tu, dia memang ada frequent coffee break meeting juga, tapi half an hour je, dan dia tak ada bincang anything at all pasal kerja. Coffee talk memang coffee talk lah, cerita pasal anjing ke, pasal baca buku novel favourite ke, pasal baiki rumah ke. Coffee talk dia orang memang out of daripada work punya ni lah. Cerita pasal restoran baru buka ke, tu dia punya coffee break lah dia, bukan coffee talk. So tapi anyway, kita good effort lah kot FIK ni ada this kind of platform untuk sharing anything yang boleh share among the faculty members kan. So well done. Jadi saya pun
kata di approach oleh Dr. Ku nak kongsi ni, suruh buat slide. Dan saya rasa slide apa pun saya pun tak tahu nak isi apa sebenarnya. Nak kata pencapaian, saya ni belum banyak pencapaian lagi nak compare to researcher lain kan. Tapi yalah, tengok je lah. Mungkin ada two-way session kot, Dr. Ku. Kalau nak sembang kan, this is sembang kot. Boleh lah kot. Okay. Jangan biar saya cakap seorang pula macam the boss, saya cakap seorang. Eti. Bersama kita pada petang ni juga Dr. Nadia ada tu. Dr. Nur Nadia sedang buat postdoc di Oh, ya, lupa. ada sekali tu. Nak ada nak? Ada. Okey. Jadi nanti Nak. giliran nak pula. Tunggu Boleh balik lah. dulu Malaysia. Nak baru je contact kan, baru ni sehari dua lepas tu. Baru kontak. Okay, anyway. Saya pergi ke Manchester dua minggu lepas. Tengok football match. Manchester lawan Everton tapi tak sempat nak singgah dekat Nat. Okay. Move on. So, saya ni kalau siapa yang lupa lah wajah saya. Tapi inilah saya di Oxford sekarang ni di website. Comel. Lebih kurang lah lagi rasanya macam tak berubah banyak lah. Cuma di website Oxford punya this department which is Nuffield Department of Primary Care Health Sciences ni kita boleh find my profile lah. Okay, as a visiting research fellow in my bidang diet, obesity and cardiometabolic risk. So dekat sini kita kena bagi sedikit info background. Okay. Just nak share kita punya journey before postdoc. Rasanya everyone pun mesti tanya-tanya sebab apa buat postdoc kan. Jadi actually saya buat postdoc ni ada beberapa purpose lah ataupun objektifnya sebab seingat saya selepas saya balik PhD saya pegang jawatan all the way through sampai ke sebelum saya pergi postdoc. Jadi saya pun rasa macam research skill tu sangat-sangat lack pada diri saya lah. Jadi saya pun nak sebab saya passion pada research tu sangat kuat lah. Jadi untuk mencari masa dan juga untuk mencari peluang untuk top up balik knowledge dan skill tu rasanya kena ambil this kind of scheme. Otherwise macam susah jugalah. Jadi dan nak pergi postdoc ni mesti kena make sure lah kita ni memang fulfill all the requirement untuk kita pergi ke postdoc. Dan saya sebenarnya tak ada pun rasa macam masa mula-mula apply dengan Oxford tu tak ada pun aim nak datang Oxford. Aim tu nak dengan supervisor ni, tapi memang supervisor ni daripada Oxford. So dia macam orang panggil apa lah, secara selari lah kita apply dengan ni, lepas tu dapat pula universiti ni dan University of Oxford ni. Jadi dan saya rasa mungkin itu juga satu kekuatan lah kot, sebab semua orang tahu kan sebelum saya pergi ke postdoc ni saya pegang jawatan something lah dekat UNIZA, which is baru pegang setahun je. Jadi mungkin pihak pengurusan universiti pun macam susah nak lepaskan jugalah dengan jawatan tu. Jadi tapi sebab pergi ke University of Oxford ni saya rasa macam peluang yang tak patut dilepaskan lah. Nak masuk Oxford ni pun bukan nak minta postdoc ni pun rasanya tak mudah juga sebab requirement dekat department tu dan expectation supervisor yang kita approach ni pun memang sangat ni. Kalau datang kat sini kan, bila datang ke department ni
kita boleh nampak lah dia punya level yang dia, saya tak kata saya bagus lah, tapi saya ni saya rasa bila join ni saya yang paling ke belakang sekali. Even as a PhD student lagi hebat pada kita. Sebabnya dia orang ni memang yang masuk tu yang memang cream of the cream lah katanya. Memang orang kalau English language memang macam local lah. Walaupun bukan local. Tapi dari segi level of knowledge tu pun memang orang kata tip top lah. Sebab tu dia orang boleh masuk ke Oxford ni. Tapi saya tak tahu department lain ni. Saya bercakap pasal department yang saya duduk ni lah, which is medical science punya division. Jadi nak pergi ke jadi bila nak datang ke postdoc visit ni memang memerlukan azam yang kuat lah. Sebabnya kalau nak tinggal keselesaan yang kita dah ada di UNIZA tu, kalau ikutkan orang kata dah ada associate professor, lepas tu nak pergi postdoc ni biasanya orang pergi awal-awal. Biasanya kat sini pun ramai je postdoc yang dekat department ni, memang dia ada beberapa postdoc yang bekerja di department ni yang buat research. Tapi dia orang kebanyakannya dalam a few years lepas PhD lah, ataupun tak lebih lah daripada 5 tahun tu. So jadi which is rasa macam agak janggal lah bila dah ni, tapi because of rasa macam ada kekurangan dari segi knowledge dan segi research tu lah yang buat rasa macam tak boleh kena pergi juga untuk take this opportunity kan. Jadi tapi kita bukan nak lari daripada tanggungjawab dekat UNIZA tu kan. Jadi sebab itulah kena make sure yang tujuan tu memang tujuan untuk ni, dan juga mesti ada juga satu orang kata niat untuk membantu UNIZA lah after this, harapnya lah. Sebab bila kita pergi ni banyak benda yang akan berkorban dan terkorban dan dikorbankan. Antaranya family kita memang korban lah, sebab pergi postdoc ni memang seluruh family kita angkut. Department kita sendirilah, macam fakulti saya sendirilah, dan especially saya punya pusat pengajian, memang dari jauh ni kita nampak macam mana dia orang agak struggle dengan orang kata tambah-tambah lagi situasi sekarang ni, pembelajaran tu agak struggle lah, especially bila down satu manpower. Yalah, bila saya duduk kat UNIZA pun saya memang tak duduk di fakulti sangat pun, banyak duduk di luar buat kerja-kerja admin ni, tapi at least adalah satu extra manpower untuk teaching tu. Tapi bila hilang seorang tu memang nampak agak terkesan lah. Dahlah department tu department kecil, jadi tak ramai orang, tak ramai pesyarah, jadi perasaan rasa bersalah tu ada. Cuma sebab itulah kita pergi ni, orang kata azam tu balik tu agak boleh panggil apa, naikkan balik lah kita punya tu. So requirement memang kena all the way tu memang kena fulfill lah kita punya requirement as a lecturer tu. Maksudnya janganlah nak pergi postdoc tapi track record tu tak semana lah. Jadi track record kena ada, barulah kita ni orang percaya untuk pergi ke postdoc, dan orang kata akan ada hasil lah insyaAllah. Okay. Tapi nak datang tu memang banyak hurdles yang terpaksa dilalui, yang nak boleh ke lepas saya ke sini tu macam-macam, terpaksa meminta sokongan, macam situasi sekarang jugalah, terpaksa meminta sokongan daripada dekan-dekan, tapi kebanyakan dekan-dekan support lah, sebab satu dia tahu passion kita, dan juga terima kasih dekan-dekan, termasuk dekan FIK sekali, dia especially dekan FSK, tempat yang kita nak pergi ni pun salah satu faktor. Jadi pihak pengurusan last sekali benarkan jugalah, dan responsibility macam nak tinggalkan cream pun satu perasaan yang sangat berat lah, sebabnya kita nak kena mencari pengganti yang sesuai. Alhamdulillah dapat pengganti yang sangat-sangat sesuai, yang seperti diharapkan. Dan nak datang pun kita dalam masa saya mohon untuk ke Oxford tu dulu, pandemik belum start lagi. Kalau dapat offer diterima oleh supervisor pun pandemik belum start.
pertengahan tu pertengahan bila dalam proses untuk memohon dalam proses dengan KPT, lepas tu kontak dengan dia kata kat sini lockdown. So dekat sini dekat UK ni lockdown. So dia kata kita tak dapat terima visitor lagi sampai mungkin hujung tahun. We'll see, dia kata. Kita tengok macam mana keadaan hujung tahun. So masa tu memang berdebar-debar lah juga untuk ni takut plan change kan. So tapi towards the end mungkin UK ni dia punya roadmap plan untuk pandemik ni agak clear. So dia tahu bila dia kata at the end ni mungkin keadaan akan jadi better. Memang benda tu yang terjadilah. So jadi kita pun boleh plan, boleh rangka apa yang kita nak buat. So hujung tahun 2020 tu memang dia kata tak ada masalah untuk datang. Walaupun masih lagi lockdown, tapi kata untuk terima visitor tu tak ada masalah lah. Jadi pandemik ni memang satu benda yang agak luar biasa lah. Nak datang tu dengan perasaan yang agak nervous, takut semua ada, sebabnya datang tengah-tengah Malaysia mungkin masa tu tak berapa teruk macam sekarang. Tapi di UK agak teruk masa tu. Kes 10 ribu satu hari tu biasa lah. Tapi dia punya program vaksin roll out semua soon lepas tu memang startnya dengan penuh teratur, dan dia punya staging untuk ease lockdown pun berlaku dengan ni lah. Tapi nak datang tu memang agak weird. Masa kita naik kapal terbang tu takut juga flight cancel ke, sebab masa tu lah variant UK variant timbul lah, dan banyak negara ban flight from the UK. Tapi alhamdulillah MAS tak ban masa tu. So MAS bawa beberapa orang je. MAS Boeing apa Boeing 377 Boeing apa tak ingat dah. Tapi bukan Airbus lah, tapi dia bawa hanya tak sampai 15 orang masa dalam satu flight tu. Jadi satu deck tu ataupun satu kompartmen tu kita orang je. Jadi senyap sunyi kita je lah terbang, tapi sampailah ke UK ni, sampai ke UK. Tengok saya sampai UK berapa hari je lockdown start. National lockdown, second national lockdown start balik, which is memang mungkin rasa masa tu down jugalah. Mungkin rasa macam silap lah datang. Maknanya adakah ini satu kesilapan datang ke UK masa tu. Tapi bagusnya Oxford ni dia ni gambar saya share sikit lah ya. Gambar masa saya nak terbang. Tapi sampai ke UK border still lagi ramai orang. Walaupun lockdown, dia tak lockdown lagi, dia nak start lockdown, tapi banyak ban, flight ban, tapi masih lagi ramai orang lah. Okay. Sampai ke Oxford ni dia satu ni gambar Oxford lah, University of Oxford. Oxford University ni dia sangat menitik beratkan research. So jadi research tu dia punya main priority. Kita semua pun tahu dia research university yang sangat yang ni lah. Jadi dia tetap mengutamakan research. Jadi research ongoing walaupun lockdown. Okay, research ongoing walaupun lockdown. Cuma staff are advised to work from home lah. Jadi University of Oxford ni dia payah sikit nak cari satu tempat itu, dia scattered. Dia scattered ada seluruh town ni. Kalau kita tak jalan dekat Oxford City Centre ni, kita boleh kata university lah, university town lah. Semua university, semua kebanyakannya university punya bangunan. Okay. Jadi di Oxford ni dia ada 4 division, dan antara salah satunya adalah Medical Sciences Division lah. Dan di bawah Medical Science Division ni ada berapa? Ada 16 department kot. Dan salah satunya adalah NAFI Department of Primary Care Health Sciences ni, which is department yang saya duduk sekarang ni lah. Dan di bawah department ni dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 research teams.
yang ada di bawah Medical Sciences Division. Sorry, di bawah NAFI Department ni. Okay, di bawah Medical Science Division. So saya duduk di dalam Health Behaviour Team. Okay. Ini adalah bangunan department dan juga ini adalah website dia lah. Website Oxford dia memang website yang ni lah. Dia establish lah. Jadi dalam website department ada website team, setiap team. Okay. Jadi ini adalah bangunan yang tempat saya bekerja lah. Walaupun lockdown, kebanyakan staff tak ke office, tapi saya tetap ke office sebabnya yang bagusnya dekat UK ni dia sangat pentingkan mental health. Jadi dia kata mana-mana researcher yang pekerja staff yang tak boleh work from home ada masalah dari segi orang kata support ke macam internet ke ataupun apa yang tak boleh nak menyebabkan dia kerja kat rumah ataupun perlu keluar daripada rumah kerana untuk mental health boleh buat demikian dan dia orang akan keluarkan surat supaya surat yang mengatakan kita ni macam key workers lah, which is kita memang allowed to travel untuk pergi ke workplace. Dan because of kita ada surat key workers tu, anak kita boleh ke sekolah. Dan sekolah pun tutup. Because of lockdown, sekolah tutup. Tapi dia hanya buka kepada vulnerable children. Ataupun children of key workers. So macam saya mohon untuk pergi ke office sebab dekat rumah ni saya tak ada tempat yang conducive untuk buat kerja. Jadi I have to go to the office. Jadi dia bagi surat key workers tu dan anak saya pun boleh ke sekolah. Jadi alhamdulillah in that sense lah. Which is saya rasa lega lah kalau saya nak buat homeschooling tu macam stres dia berganda-ganda tu lah yang takut tu mental health tu. Okay, jadi this is my department yang ni yang pintu kaca ni dan boleh kira lah berapa orang je yang ada kat dalam office tu. Majority semua kerja from home. Dan boleh dikatakan sepanjang winter saya sampai tu just a day before Christmas memang sunyi sepi lah. Dan bulan 1 start memang hanya ada 2-3 orang je dekat office. Tapi it's good lah, it's good environment. This is our team, okay. Kalau kita tengok kat sini, our team is led by 2 professor, which is Paul Aviat dan juga Susan Jeb. So Susan Jeb ni lah saya punya supervisor. Actually saya kenal dia from my PhD lagi. Banyak paper dia yang saya quote dan dia adalah my colleague of my former supervisor lah masa PhD tu. Dan dia ada banyak tengok dia how strong is the team. Dia ada ramai researcher dan dia ada banyak student PhD dan tengok kira pun tak boleh kira. Tapi this is the whole team lah, the whole team. Tapi sekarang ni ada lagi additional few more, which is it's a strong team lah. Okay. So during my journey dekat sini ni, komitmen dekat UNIZA kita tak left behind lah. Maknanya all the postgraduate provisions tu memang continue. Research project dengan team members yang dekat UNIZA tu kena continue, tak boleh buat senyap lah. And then publications pun ongoing. Cuma yang tak buat ni teaching je. Teaching saja yang tak involve sekarang. Sebabnya teaching tak boleh buat lah. Tapi benda-benda ni semua which I believe masa kita dekat masa kita buat postdoc ni our publication semua counted kan dalam MyRA. So jadi sebab tu kita masih masa ni jugalah yang kita nak buat publication pun dan any joint publication ke apa ke. And then dekat Oxford ni saya diberi juga peluang untuk menjadi berapa minit kita tinggal? 10 minit lagi. Okay, nak habis dah Assistant Trial Manager. So
nanti saya tunjuklah list of project yang saya terlibat tu, support and then challenges. Okay. So dekat Oxford University, saya cakap pasal Oxford University specifically lah, saya rasa dekat Manchester ataupun universiti-universiti lain dekat UK ni pun lebih kurang jugalah. Tapi they have dekat Oxford ni dia ada very strong external facilities. Macam medical science yang specifically yang tempat saya kerja ni, dia Oxford University hospital yang ada di Oxford ni adalah semua belong to Oxford University. So memang research dia memang TikTok lah. Semua orang pun tahu kan, Oxford AstraZeneca vaccine tu pun from here. Even saya pun terlibat dalam trial vaksin tu lah, vaksin AstraZeneca. Tapi intranasal, maksudnya dia sembuh ke hidung, vaksin COVID ke hidung. Saya one of the subject lah. And then clinical research network dia memang very strong, maksudnya semua NHS punya ataupun kita kata SOCOM, KKM dia punya facility duduk di bawah clinical research network, which is senang kita nak buat research. Bila kita nak buat research dia dah ada dah caretaker yang dekat CRN ni, network ni, yang akan contact GP ataupun klinik-klinik ni untuk become our investigation site lah. Maksudnya akan tolong collect data sekali. Okay, yang lain-lain tu dia ada banyak lagi lah institution yang buat research. Internal facilities memang top lah, sebab tu dia top university. Library dia ke, clinical trial unit, IT service, research office, HR, memang semua well established. Kita tak boleh nak sangkal lah benda tu. Dan dia pun ada very strong personal development and research training. Maksud saya the first 2 months tu duduk ni kena buat research training dengan personal development training tu memang daripada pagi sampai ke petang duduk. Walaupun semuanya sekarang ni virtual lah, virtual tak ada face to face, tapi memang kena fulfill semua jenis training tu baru boleh mulakan kerja. Kalau tak fulfill tu, especially kalau kita involve dengan research yang clinical dengan manusia ni, dia very strict. Dia very strict, so kita SOP dia tu kita kena ada CJ tu baru kita boleh involve dalam mana-mana projek. Supervision meeting regular one to one dengan supervisor every month tu memang wajib, dan juga meeting 2 minggu sekali meeting group research group. Dan dia bagi setiap orang kita ada line manager. So saya punya line manager sebelum kepada direct kepada supervisor ada seorang lagi which is senior trial manager ni, which dia dah assign untuk orang kata caretaker kita lah. Apa-apa saja masalah kita akan minta guide daripada dia lah. And then dekat Oxford ni dia punya main business dia adalah grant application. Research tu of course lah, tapi grant mesti kena ada. Grant application tu memang ongoing semua. Dan dia memang dekat UK ni memang very strong funding bodies tu memang banyak. Dan juga publications dan postgraduate supervision lah. So these are the projects and trainings yang saya tengah lalui. First yang main ialah result study lah. Ini adalah evaluation kepada nama study lah. Okay, dia adalah randomized control trial training intervention study, dan saya juga terlibat dengan secondary data analysis menggunakan Stata on Health Survey of England. Lepas tu terlibat dengan 2 qualitative study trainings. Ada lagi yang stream study ni terlibat juga, tapi dalam one small part saja. Weight loss review pun kita on systematic review. Before saya datang sini dia dah ada satu complete research training plan lah. So these are all the things that dah masuk dalam research training plans tu yang memang tengah kita buat sekarang ni lah. And then proposal writing training ni kita just buat proposal, tapi kalau ada peluang untuk mohon international grant kita cubalah. Tapi setakat ni UK grant banyak sekarang ni yang sesuai, banyak offer pada UK punya institution je lah. Kalau kita nak apply daripada UNISA tu macam belum masa lagi lah, belum boleh lagi. Okay, those are the challenges during the pandemic especially.
dia memang apply strict but efficient SOP. Memang kalau meja tu 2 meter lah dia akan ni. Dan duduk dekat meja kita saja kita boleh buka mask. Bangun daripada meja, nak pergi toilet, nak pergi makan, nak pergi mana, mesti kena pakai mask. Sampai sekarang. Even sekarang ni lockdown dah stage 3 dah lifted dah. Tak payah pakai mask, tapi department ataupun universiti masih suruh pakai mask lah dalam building. So kita pakai mask lagi, duduk kat kursi je tak payah pakai mask, ataupun bila kita ada meeting kita boleh buka mask. Tapi bila berjalan-jalan tu kena pakai mask. And then masih lagi ada virtual meeting, tapi people are coming back to the office. Jadi dia dah start ramai lah, start orang makin ramai ke office lah. Dan kita ada team newsletter which is dalam tu every week kita ada team newsletter yang ada banyak new info, dan bukan saja info-info kerja tapi info untuk personal punya news pun dia share dalam newsletter, which is team ni bukan team tapi dia yang bagusnya dia tak ada pernah buat meeting lebih daripada office hour. Meeting mesti dalam office hour saja, dan dia memang dah plan ahead dah meeting, dah memang akan buat kalendar invitation kepada orang yang terlibat. So expected outcomes from this ni publications mestilah jadi saya pun bagi tahu dekat NAT awal-awal ni kena start dah, dan kalau tak ada lagi data buat joint publication pakai data yang kita sedia ada. Invite lah, mungkin bukan dengan supervisor, dengan senior researcher yang ada dalam team tu pun kita boleh invite untuk join. So yang penting kita ada joint publication tu dulu. Jadi 1-2 kita dah submit, tak apalah, yang data yang kita project yang kita work on tu can come later lah. And then I think bila dah datang postdoc ni, bila orang dah kenal ni, lepas tu kita boleh keep in touch, dan network and linkages tu akan ada lah di situ. Skills and experience ni memang ni lah yang kita nak dapatkan pun. Memang banyak kalau clinical trial kat sini ni, memang kalau saya datang ni, saya rasa kalau kat Malaysia ni memang kalau ikut SOP yang saya kena follow dekat sini ni, kat Malaysia 1/5 pun rasa tak achieve. Jadi sebab itulah paper-paper dia orang ni boleh masuk jurnal-jurnal Nature, Lancet yang memang yang orang kata big gun punya jurnal tu, sebab dia orang punya proses daripada awal tu memang dah orang kata very very well established punya prosedur semualah. Okay. Jadi after my journey balik nanti, expectations pun tahulah, dulu masa sebelum datang sini VC banyak pesan lah, kata you pergi sana. Hari tu dia suruh pergi sebagai pengarah RMC, tapi sekarang ni tak jadi pengarah RMC dah, jadi sebagai researcher lah. Tengoklah balik tu continue the network and linkages lah, dan juga maybe join publications a few more. Lepas tu kita join grant application lah. Okay, and then future samalah dengan future work. So dia datang ni dia tak boleh stop lah, kena kena keep in touch, dan kena tahulah macam mana nak orang kata prolong all this connection yang dah ada tu. Okay, mungkin tak dengan supervisor busy gila. Supervisor memang orang, even supervisor saya ni memang dia dah masuk sebagai one of these government punya in terms of food standard agency lah. Dia dah jadi chairperson seorang kanan government, which is lagi sibuk. So kita kena, mungkin dia tu hanya sebagai kata pemula je, dan network kita akan spread lepas daripada dia lah. Even supervisor saya ni, kita kalau nak cari supervisor untuk postdoc ni mungkin kena cari orang yang agak established supaya dia boleh lead kita kepada orang-orang lain lepas tu. Jadi dia tak buat semua benda. Banyak benda yang saya buat tadi, projek tu semua saya buat dengan orang lain, tapi dia adalah core, dia adalah anchor je. So dia akan lead kita, okay, review buat dengan orang ni, projek ni dengan orang ni, qualitative study dengan orang ni. So jadi dia yang lead kita, dia yang akan introduce. Lepas tu kita mulalah projek kita, dan the final reference adalah dia lah. Meeting dengan dia as a big group tu akan ada, tapi as a small group kita ada juga meeting kita dengan ni. Itu cara dia orang develop dia punya very strong team lah. Saya ingat dia tak lama ni, baru je 6 tahun yang lepas kot, 6-7 tahun yang lepas je establish this group, this team, dan dia start dengan hanya seorang je student
postgrad masa tu. Baru datang 2 orang lagi researcher masuk dan dia berkembang. Yang bagusnya dia memang dah tahu okey yang ni buat bahagian ni, yang ni buat bahagian ni, dan dia memang kata fully equipped lah dengan support untuk dia buat research tu. Jadi saya tu je kot. Habis dah kot masa perkongsian sedikit lah. Rasanya mungkin boleh tanya kot kalau nak tanya. Apa yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Tapi itulah nak kata saya ada lagi 8 bulan lagi, 7 bulan lagi masa untuk habiskan postdoc ni. Mungkin lepas ni ada lagi apa-apa yang perkembangan terkini ataupun experience terbaru. Tak tahulah untuk masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Eti atas perkongsian yang sangat mengagumkan lah. Bagi aku awesome lah. Memang awesome lah. Awesome benda tu. Aku buka lah. 8 bulan berapa paper dah, Dik? 2 submit dah. 2 lagi dalam 2 submit, 1 final draft, 2 lagi ongoing. Okay, 5 paper. Kau makming lah tu. Ada pasal research training kan. Bila mau pergi sana, mau ada banyak buat research training kat Oxford tu kan. So, banding research training Oxford dengan Uniza, mau kata jauh beza. Boleh spesifik sikit kau, apa beza dia sebenarnya? Apa yang lacking dekat Uniza? Bukan. Uniza research training mungkin dia dah ada idea tau dekat Uniza tu. Cuma mungkin kita masih lagi lacking dari segi sistem ataupun prosedur yang kita guna dekat Malaysia tu lah. So dekat sini sistem dia dah sangat-sangat well established. Jadi training dia tu pun training kita kena follow sistem dia. Training kita untuk kita follow sistem yang dia dah establish tu. So dekat Uniza sistem tu tak establish sangat lagi. Even kita punya SOP kita, standard of procedure kita pun masih longgar. Jadi banyak benda yang kita tak cover dalam orang kata the process untuk kita buat research tu. Even kita punya ethics ke apa benda-benda yang berkaitan dengan research dengan ethics ataupun nak register ataupun database ke apa benda lah, itu semua because of they are so established, jadi research dia punya training pun akan follow dia punya sistem tu. Jadi sistem kita tu yang tak berapa nak kemah-keming lagi dekat Malaysia. Jadi training kita tu tak boleh nak support lah sistem tu. Kan? Jadi rasanya banyak benda lagi lah kita nak kena develop untuk kita ke arah dia orang punya goal standard dia orang tu lah. Standard dia orang tu memang. Okay, faham. Okay, buka kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya Dr. Eti, ambil peluang ni. Soalan boleh berkisar sama ada postdoc, kabut, boxing day, apa saja. Aduh. Berapa jam yang bister? Bister berapa minit bister daripada rumah? Masalah bister ni dia dekat sangat. Telefon dalam 20 minit je dari sini. Dia macam ke waktu rehat tengah hari tu macam nak pergi sekejap pun boleh lah. Tu dah tenat, jangan dengar sangat tu kan. Tu dah molek tu, contoh tak molek. Tapi itulah. Kita pun pergi. Mau dekat ni. Okey, buka kepada sahabat yang nak tanya. Manchester baru ni hujan lah. Hujan lebat sini, cuaca agak tak menentu. Sama tapi masih sejuk. Ni dah nak masuk fall balik dah ni. Jadi macam cuaca pun tak berapa. Tu dah. Ada soalan? Sementara sahabat tanya, aku nak tanya segi ni. 8 bulan mu duduk kat sana sebagai postdoc daripada Malaysia. Macam mana mu letak dirimu berbanding dengan researcher yang lain di Oxford tu? Adakah kita ni sama level ke? Memang atau lebih up sikit ke ke mana?
Tu yang tadi saya kata tu, even bila saya mari kat sini, walaupun kita ni dah dikira mid-career researcher lah kot. Kalau ikut umur lah, ikut umur 30, almost 40 ni, dia dah masuk kategori mid-career researcher, bukan early career researcher. Orang early career researcher, yang postdoc lain yang duduk dekat situ tu, itu dia orang semua early career researcher tau. Maknanya just after dia punya PhD. So kita ni macam ada conflict of ni lah sikit masa mula-mula mari dulu. Memang ada. To be honest memang ada. Dah lah macam kita dah stabil lah duduk dekat Uniza. Bila mari ni sebagai postdoc, bila tengok pula postgraduate student yang PhD, dia panggil kat sini dia bukan panggil PhD, dia panggil DPhil. Dekat Oxford dia panggil DPhil student ni. Even dia orang pun rasa macam lebih hebat daripada kita tau. At some point I feel rasa macam tu tau. You rasa macam dia orang ni memang kalau duduk dekat department tu, to be honest lah, dekat department yang saya duduk ni, dia medical science ni mungkin level tu lagi tinggi lah. So jadi nak jumpa orang English kokak-kokak memang tak ada situ. Tu satu. Researcher, senior researcher dia, senior researcher dia yang umur lebih kurang dengan kita ni, memang dia orang bukan Promadia pun, dia orang just doktor biasa je. Nama dia tak ada dekat sini, dia tak ada associate professor dekat department kita orang ni. Yang ada senior researcher, lepas tu turun kepada 2 orang je professor, lain semua senior researcher. Jadi senior researcher yang saya banyak involve tu, paper dia tak usah nak kira lah, tak usah nak kata lah, paper dia berpuluh-puluh, maybe dia nak, dan dia punya collaboration dia sangat banyak lah. Dia dah terlibat dengan big project dalam UK ni. Lepas tu dia pun tapi dia still lagi, sebab dia tak buat kerja lain, dia research je. So jadi dia ada masih lagi buat, walaupun kita macam lebih kurang, I consider myself sama lah, lebih kurang umur dan juga ni. Tapi dia masih buat groundwork tu. Dia orang buat lagi groundwork, maksudnya pergi buat collect data semua tu, dia buat. Tapi dia juga ni. Tapi I can bila kita buat paper dengan dia, macam saya lah buat paper dengan dia kebanyakan dia orang ni editor kepada jurnal-jurnal yang besar-besar, banyak jugalah. Ataupun jurnal-jurnal yang kita kata kalau dulu tu kita panggil apa dalam Myra tu, top 10% jurnal. Jadi dia walaupun dia bukan profesor, tapi dia dah jadi editor dekat dalam jurnal-jurnal macam tu. Bila kita buat paper dengan dia orang tu, memang kita masih lagi banyak kena belajar dengan dia orang, walaupun kita ni dah mid career researcher. Jadi rasa macam level tu, walaupun nama je associate professor, tapi kita masih duduk dekat lagi bawah lah daripada dia orang, tak sama level. Tak sama level. I can say that. Dia orang punya knowledge dan juga tu. Aku memang gelak gambar dah. Nanti agak gemuk bawa nama Uniza. Gelak gambar benda. Umur ke benda? Dr. Eti nak tanya. Ya. Berapa? Aida. Berapa? Cuba tolak sikit gambar. Tolak sikit kamera. Berapa target paper yang kena wajib KPI untuk, ada ke KPI untuk postdoc? Maksudnya untuk dapat postdoc tu ada berapa paper kena publish? Itu soalan pertama. Tanya terus soalan. Okey. Lepas tu macam geran-geran semua tu, ni wajib dengan industri ke dekat sana, collaboration dekat sana? Okay. To be honest, yang soalan pertama to be honest, KPT ataupun Uniza dia tak ada tetapkan number of papers tau. Jadi atas kita belaka. Even saya tanya postdoc yang lepas-lepas lah daripada KPT yang pergi ke mana-mana universiti tapi yang disponsor oleh KPT, even ada yang satu paper je tu pun belum publish lagi sampai dia balik. Sebab mungkin dia tunggu final outcome daripada projek dia tu kan, baru dia nak publish. Sebab tu saya rasa macam rugilah kan. Sebab tu saya awal-awal start tu data dah ada kat Malaysia tu, paper kadang siap dah paper pun. Mari sini
cari seorang je. Even saya approach dulu supervisor untuk dia collaborate tulis, tapi dia kata dia tak ada masa. So dia suruh dia punya senior researcher, orang kanan dia lah untuk masuk. Dan orang kanan dia tu statistician. Dia tak akan masuk gitu je. Dia ada satu prinsip orang-orang sini ni, dia tak akan masuk macam tu je. Dia akan involve juga orang negara pun. Even semalam pun kita orang meeting, dia orang kata memang tak boleh jump in macam tu. Mesti kena ada involvement juga at any part. So yang saya involvekan kat sini tu adalah statistician yang memang, jadi kita sendiri yang set target kita untuk dapatkan berapa paper. So paper yang betul-betul benda ni mesti kena ada sort of agreement lah juga dengan kita punya supervisor. Tak boleh lah kita memang involve je dia punya staff tapi tak inform dia kan. So jadi dia which is dia sangat encourage kita untuk involvekan dia punya researcher. Dia tahu dari researcher dia tu memang tip-top dalam segi orang kata paper dan juga manuskrip dan juga statistik. So dia nak suruh orang tu tolong kita. So kita dari situ kita belajar macam mana nak hasilkan satu paper yang jurnal-jurnal yang bagus boleh ni. Kita tak guna data dia pun, data kita. Jadi kita yang set. Saya set sendiri. Saya nak berapa? At least 5 paper mesti kena ada collaboration dengan dia orang ni. Dan lepas daripada mungkin lepas daripada balik daripada ni pun akan ada paper-paper yang ada nama saya juga sebab projek-projek yang saya dah involve ni. So, which is dia tak akan tinggalkan kita sebab kita dah contribute data collection, kita contribute ni. Jadi akan ada lagi lah a few more papers yang joint publication tu. Lepas tu number 2 soalan dia benda tak dia lupa dah nombor 2. Benda soalan nombor 2 ni? Tak ingat. Pasal industri. Grant industry. Sebab itulah saya kalau ikutkan supervisor ni, grant application is the top highest top highest lagi priority dalam dia punya business dekat sini. Jadi dia ada belaka. Tapi mostly saya tengok dia orang punya grant application ni bukan adalah dengan industri. Even dekat Malaysia pun kita ada plan untuk satu industri punya co-application dengan UK, dengan Oxford, dengan satu company. Tapi dekat sini dia kebanyakannya dia punya application saya tengok mohon dengan dia punya UK National Institute of Health Research Body, macam tu lah. Dia dah ada research institution, funding institutions ni yang memang ada large funding every year yang dia orang buka untuk ni sebab saya cakap lebih kepada perspektif health lah. Sebab health dia orang ni, health research institute dia orang ni memang ongoing dia punya grant opening tu, tapi banyak buka untuk dia orang punya local researcher lah. Memang ada banyak level of application, ada yang untuk early career, untuk orang kata program. Macam supervisor selalunya dia target yang besar lah, yang program. Macam kita lah, TRGS, LRGS contoh lah kan macam tu. Tapi dia di bawah health punya ni, dia tak minta dengan Kementerian Pendidikan dia minta dengan health body dia, health institute dia. Dan dia pun ada juga grant-grant kecil untuk buat survey, untuk buat pilot study, tu pun ada juga. Jadi industri ni saya tak berapa dengar sangat lah grup ni yang minta. Kalau department lain mungkin ada kot. Department yang lebih kepada industrial punya ni mungkin ada kot, macam engineering ke apa ke mungkin ada kot. Okay. Ada soalan lagi dari sahabat lain? Sila. Nak tanya Dr. Eti. Salam. Dr. Lisa. Okay. Apa ni kan kita dah dengar KPI, maknanya dekat sana KPI berapa semua, cuma nak tahu sebelum pergi tu supervisor tu ada tak dia nak tengok kita punya publication ke, dia nak ada certain KPI yang kita kena ada dulu barulah dia accept kita. Kalau macam itu. Okay. Dia kita punya CV tu memang agak
memainkan peranan lah. Sebab saya masa saya interview dengan supervisor tu, dia tahu apa publication yang saya dah buat. Dia tahu, dia tengok. Jadi dia pun cari kat mana apa benda yang saya lacking. Which is apa yang saya buat sekarang ni, apa yang saya lacking tu lah. Dia dapat detect daripada kita punya CV tu. Mungkin kalau kita macam nak pergi ke Oxford, kalau kita tak ada publication, rasanya payah gak kot. Sebabnya dia pun nak tahu gak kita ni boleh ikut tak dengan dia orang punya training programs kan. Ataupun research orang kata dia punya environment dia tu. Jadi kenalah ada sikit track record tu, tapi dia tak kisah pun, dia tak ada numberkan berapa kita kena ada paper. Tapi kenalah ada certain track record yang dah kita pernah buat supaya dia yakin yang kita ni boleh masuk dalam dia punya group tu. Dan daripada situ juga dia akan tengok kita punya macam apa yang kita masih lagi masih macam kata the big part of our research plan yang akan berlaku kat sini tu daripada kita punya CV tu juga. Daripada kita apa yang kita nanti kita akan interview dengan dia akan tanya apa yang kita nak buat dekat sana lah. So jadi dia tengok lah sebenarnya kan. Dia tengok tapi dia taklah khabar spesifik berapa tu tak ada. Penting lah. Sebab tu kena ada dah track record daripada awal lagi tu. Dia nak tengok dah kita punya passion tu kat mana kan. Ada tak passion. Kira orang kata di postdoc ni di jalan pula. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mala. Siapa di sana? Macam cakap tadi radio pula. Oh, Dr. Nur Mala. Kat Mala Etia. Kat Mala ke mana? Dak nampak muka tak? Gambar dak buka ke kamera buka kau? Tu tak apa kenal sangat. Dak berapa kenal semua FIK ni. Ni tadi ada mention pasal ada involved dengan macam-macam training kan. Dak dengar. Duduk kat luar ni. Oh ya ke? Ada cuba rapat sikit dengan phone. Training apa semua tadi kan. Ya. Training berkenaan dengan tulis proposal. Ya. Tulis paper tadi kan. Ya. So lepas tu ada berapa clear ke? Kalau nak compare dengan sebelum pergi postdoc dengan nak tulis proposal. Okay. Saya sebenarnya to be honest saya tak berapa clear sangat soalan, tapi saya rasa saya dapat tahulah apa soalan tu lebih kurang. Dia macam putus-putus sikit. Putus-putus soalan dia tu. Tapi Dr. Nur Mala tanya tadi pasal apa beza Apa beza maksudnya dari segi information macam mana grant proposal sebelum saya mari sini dengan masa kat sini Betul tak soalan dia? Gitu. Apa additional info yang saya dapat gitu untuk grant proposal application grant proposal writing ke? Betul tak tu soalan dia? Betul? Betul. Okay. So dekat sini dia macam antara training yang saya pernah masuk adalah satu tu dia dekat NIHR tu yang saya kata research funding body institute dia tu, dia ada satu department training yang akan ajar macam mana nak buat proposal untuk apply dengan the same institution tu. Saya pernah pergi satu dia orang punya training yang ni, dia memang bagi talk berkenaan macam mana nak write, sama je macam dekat Malaysia juga, macam mana nak write proposal ikut apa yang funder tu nak lah. Okay, according to what funder request tu. Dan tapi dia dekat sini dia ada introduce a few benda baru yang saya belajar, antaranya plain English.
bila buat proposal yang saya belajar kat sini lah, kena guna plain English, tak boleh guna bahasa yang orang kata bombastik sangat. Yang tu saya belajar kat sini. Plain English is very important untuk grant proposal. Lepas tu dia kena ada PPI, which is public patient involvement. Sebab study kita orang ni lebih kepada patient kan. So bila tu kita kena involvekan stakeholder ataupun kita punya klien ataupun audience kita tu dalam kita punya grant proposal tu. Tu antara benda yang baru saya belajar daripada sinilah. Nak compare tu yang kita selalu belajar kat Malaysia. Even FRGS ke benda pun dia dah ke arah itu dah sekarang. Dia dah ke arah kena ada surat daripada, tapi dia tak ambuk. Yang ni dia tak kira surat-surat tu dia tak ambuk kat sini. Dia nak input tu je. Input yang penting. Surat-surat tu, surat kata, okay, industri kata nak guna benda ni. Dia tak ambul benda tu kat sini. Dia cuma nak, masa kita buat proposal tu, kita dah ada, dalam kita punya write up tu, dia dah ada dah information ataupun benda yang kita bincang dengan kita punya klien kita tu. Ataupun kita punya future stakeholder tu. Jadi kalau ikut structure dekat Malaysia tu ada benda yang boleh kita tambah lah, mungkin elemen-elemen ni lah untuk kita kuatkan balik. Tapi saya tak pastilah sebab dia atas funder tu nak macam mana. Funder kat sini dia nak macam tu. Jadi funder kat Malaysia tu depends. Kalau macam yang saya nampak lah, kalau macam kat sini hari tu saya pernah jumpa satu grant yang dia offer kepada negara-negara researcher daripada negara low middle income countries, termasuklah Malaysia. Okay, dia offer kepada researcher ni, dan researcher ni boleh cari mentor daripada UK ataupun partner daripada UK lah. Tapi kalau grant-grant macam ni dia memang nak lah yang saya kabur tadi tu, yang dua benda elemen baru yang saya belajar tu. Yang involvement daripada ni mesti kena part of the grant proposal. Jadi lain-lain tu macam dia yang kita macam baru ni saya attend satu tapi ni hold by orang Malaysia lah, Malaysia punya institute yang buat. Dia kata talk daripada ataupun seminar berkenaan grant proposal daripada perspektif funder. Bila saya attend yang tu dan saya compare, saya pernah attend juga the same thing yang dekat sini daripada perspektif funder. Yang dekat Malaysia ni apa yang dia bagi tahu syarat-syarat dalam funder tu, syarat-syarat grant yang disediakan oleh funder tu. Which is syarat-syarat tu kita tahu dah. Tapi trick dia tu kita tak tahu. Macam mana nak buat proposal supaya attract kepada funder. Dekat training yang saya terima kat sini ni, dia memang bagi tahu ayat yang macam mana yang funder akan attracted. Gitulah. Macam mana the way of writing tu ataupun the first line of your problem statement. That's the most important thing. Lepas tu baru nak lead kepada benda-benda yang lain untuk orang baca. Ada certain kalau kat Malaysia untuk certain professor yang boleh bagi that kind of training sebenarnya dekat Malaysia. Tapi dia bukan daripada perspektif funder lah, tu daripada perspektif dia lah. Which is not too bad lah sebenarnya. Tapi adalah beberapa elemen yang kita boleh tambah untuk orang kata for future punya direction lah. Okey. Terima kasih Dr. Nurmala atas soalan. Terima kasih Dr. Eti atas setiap penerangan. Kita dah ke sudut. Assalamualaikum. Boleh tanya satu soalan? Allah. Okey. Ya. Soalan Kak Ina. Soalan simple je. Kak Ina. Okay. Sorry tak boleh tunjuk gambar. Kak Ina kita nak balik. Tadi Kak Ina nak bila nak balik Eti. Nak bagi post balik. nak tanya tadi satu, Eti kata supervisor tadi banyak engagement dengan government dan sebagainya kan. Jadi kita nampak impact pada research tu adalah besar lah kan kepada negara dan sebagainya.
Jadi untuk bidang IT punya ni medical science ni, kalau compare tu dekat Oxford ni, maknanya ada engagement dengan government dan sebagainya, dengan UNIZA punya ataupun IPTA di Malaysia ni, adakah kita punya researcher ni tak ada engagement sangat kepada government yang menyebabkan hasil research kita tu tak ada impact sangat kepada negara? Tu je. Terima kasih. Terima kasih Kak Ina. Sosok seorang Kak Ina Tapi saya cuba jawab lah. Tapi memang supervisor ni dia bukannya baru lah dalam research ni. Dia memang orang yang dah lama involved. Tapi research dia daripada awal lagi memang kebanyakannya research yang melibatkan polisi. Jadi bila dia daripada awal lagi dia dah terlibat dalam orang kata research yang mengarah kepada polisi. Jadi sampai stage sekarang ni dia antara policy maker. Dia dah jadi antara orang policy maker. So jadi memang dia mungkin nak kata macam dia daripada awal lagi dia dah mungkin saya tak pasti awal tu macam mana dia mula macam mana dengan, tapi saya pernah tanya dia lah how important polisi macam tapi how important research untuk membentuk polisi ni kan. Jadi dia punya pandangan dia kata dia memang very important, tapi it doesn't start macam tu je. Dia kena start daripada bawah. Daripada bawah dia akan develop ke atas. Kat sini kelebihan orang kat sini dia menggunakan data and science untuk buat polisi ni. Jadi bila ada keluar paper dia akan menjadi rujukan kepada orang-orang ni. So orang polisi makers ni. Jadi polisi makers ni akan go back to university untuk dapatkan orang kata input dari segi data and science. Yang bagusnya kat sini ni polisi maker dia tak campur dalam kita punya activity research. Activity research keluar, tapi data tu yang akan supply pada dia, bukan dia yang masuk untuk orang kata untuk buat. Dia pun nak orang kata nak buat juga data tu diambil daripada kita. So jadi memang kalau nak banding lah dekat UNIZA dengan dekat dia kat sini dia orang dah establish, sebab tu dia senang nak masuk dengan policy maker. Kat UNIZA ni mungkin kalau group yang kita ada, kalau yalah macam last time pun Kak Ina saya pun ingat lagi group researcher kita buat satu study, dapat finding nak bagi dekat state government ke mana-mana government stakeholder, tapi dia tak mau terima. Tapi apa yang dia nak buat, dia pula yang nak buat create satu lagi group ataupun create dia punya legacy untuk buat balik benda yang sama, which is a wasting thing lah. Jadi tu kata susah nak jawab soalan kayak ni. Jadi macam memang it is important untuk come up dengan good quality data, dan benda tu memerlukan orang kata time untuk tembus kepada polisi maker, untuk temu ke policy maker, dan benda tu memang memerlukan satu credibility lah juga daripada researcher kita sendiri. Bukannya kita keluarkan data cak ayang lepas tu nak suruh dia terima sebagai orang kata part of dia orang punya ni. Banyak jugalah sistem yang kena dibetulkan dekat Malaysia tu. Even dekat tahap policy maker tu pun kena ada satu orang kata satu reformasi lah dari segi macam mana nak joinkan expert dan juga policy maker tu. Kat sini dia dah ada satu orang kata task force yang expert dengan policy maker tu is a very good, orang kata ada satu even kat sini pun dia struggle juga. Macam
nak introduce. Even dekat saya punya department ni memang dia ada buat research yang memang research dia tu research yang berbentuk polisi. Kebanyakannya gitu. Polisi kepada primary care punya services. Jadi dia ada satu macam saya kata tadi, dia ada clinical research network yang support untuk researcher-researcher ni buat research, finding tu dia guna balik untuk dia punya government, which is satu ekosistem yang baik lah. Tapi ekosistem tu masih lagi belum ada kat Malaysia. Research network pun tak ada dekat Malaysia tu yang hubung kait dengan research, researcher daripada universiti dan juga stakeholder. Okay, terima kasih Dr. Eti. Terima kasih Kak Ina. Kita pun dah kesuntukan masa ni, dah pukul 4 lebih. Last kali saya nak jemput Tuan Dekan untuk bagi sedikit remarks sebelum kita habis sesi kita. Terima kasih kepada Fazli. First time ni an honor lah kepada Dr. Hayati. Coffee Talk Dekan kena bagi closing remark. Ya ke? Boleh saya tengok Haji sekarang. Lama dah tengok Haji. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So sihat ya sana ya? Sihat, Alhamdulillah. Okay. So terima kasih banyak kepada Dr. Hayati for the sharing. Tak ada banyak, cuma talk tadi saya tengoklah, bagi saya very inspiring. Harapnya dapatlah menimbul sebanyak mungkin pengalaman, ilmu dan sebagainya, bawa balik ke UNIZA khasnya. Dan kepada sahabat-sahabat FIK yang mendengarlah, semoga terujalah harapnya untuk mengikuti jejak langkah Dr. Hayati. Hopefully dengan pengalaman yang ditimbul nanti banyaklah faedahnya pada FIK dan juga UNIZA. So kita ada 2-3 orang yang sedang menunggu Dr. Hayati, sedang mencuba mencari rezeki lah untuk mendapat postdoc dan sebagainya. Dan saya ala-alukanlah mereka untuk pergi, bukanlah pergi semua tapi at least carilah supaya dapat sebanyak mungkin ilmu yang sebagaimana yang Dr. Hayati dapat. Tu pun baru 2-3-4 bulan sana, right? Dah teruja dan dapat memberi kata-kata yang berinspirasi lah pada kami. So kepada sahabat FIK, please carilah tempat yang untuk pergi untuk buat postdoc. Semoga dapatlah kita cari pengalaman yang baik sebagaimana Dr. Hayati dapatlah. Saya dah sampai tempat Dr. Hayati tu, memang very nice place, university town. Saya amat sukalah tempatnya, small town saja. Saya sana tu pergi satu bilik yang dia orang buat shooting untuk Harry Potter ke apa. Oh, Harry Potter. Ya. So very nice. Apa dia? Okay, silakan. Tak, saya kalau tak kerana COVID, saya nak invite je siapa-siapa nak datang. Siapa-siapa yang minat Harry Potter ke, siapa-siapa yang nak buat tour. Kabut. Kabut tak ada, kabut tak banyak, kabut baru start buka kabut. Sebabnya kan baru ni lockdown ni baru start buka kabut. Nak pergi Bicester ke? Siapa nak pergi Bicester ni? Bicester Village ni? Bila Julai diskaun biasa ni? Julai diskaun. Tunggulah sama sale dengan Boxing Day. Okay. Terima kasih Tuan Dekan. Saya Fazli. Thank you very much. Hopefully terima kasih Haji. Balik dalam masa 8 bulan nanti dapat bersama-sama dengan UNIZA lah. So selamat maju jaya, hopefully sihat, jaga agama, sembahyang dan sebagainya lah. Hari ni kita di sini hari Ashura. Ada orang puasa masih puasa sunat. So itu saja, all the best. Semoga berjaya dengan cemerlangnya. Dan balik bila ni? InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, saya mungkin balik the first week of the first week of April kot. Tahun depan. Rasa baru. Bukan baru pergi je. Tu balik lah tu. Rasa baru je pergi tau. Tapi baliklah kot insyaAllah. Tapi tak tahu lah kalau tak jadi balik. Balik. Bukan pergi in December Bukan kata pergi dekat December, dekat Christmas itu. Saya pergi December. Tapi
Pergi Disember Haji. Saya 15 bulan kat sini. 15, okey. Jadi tapi saya rasa semua orang boleh ada peluang untuk pergi ni, especially siapa yang baru-baru balik tu kan, ataupun dia nak expand lagi dia punya bidang tu, baguslah nak pergi postdoc ni. Yang above 40s, 50s tidak boleh ke postdoc? Rasanya tak boleh kot postdoc. Syarat KPT pun dia rasa tak boleh lebih daripada umur berapa 45 ke berapa dah. Tak ingat dah. Tapi Saya tak ada syarat KPT. Boleh pergi. umur. Dari segi umur pun boleh. Tak ada kot. Dulu lah tu, syarat dulu. Tapi dia agak awkward sebagai postdoc. Kalau pergi sebagai visitor, okey. Academic visitor, saya rasa lain sikit lah. Kalau ikut kat Oxford ni, dia panggil kita academic visitor. Tapi KPT dia nak title postdoc tu ada. Itu saja Fazli. All yours. Okey, terima kasih Haji dan terima kasih sekali lagi pada Dr. Eti kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pengalaman dengan warga FIK. Saya mewakili seluruh warga FIK mengucapkan selamat maju jaya kepada Dr. Eti. Semoga selamat berada di UK dan selamat kembali nanti bulan April. Jangan tak balik pula. Balik tu. Balik. Sunyi Balik kaya. Apa? Nizam sunyi dah ada umur. Upload tak jawatan tu. Tak ada. Itulah kata. Allah. Kena balik juga begini. Okey, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Okay. Assalamualaikum warahmatullahi All the wabarakatuh. best. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Apa lagi?